Baik, terima kasih Sahi. Agensi pentadbir di Sri Aman disaran untuk mencari serta membangunkan produk pelancongan baharu bagi merancangkan lagi perkembangan sektor tersebut. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, walaupun Sri Aman sudah mempunyai pesta benak dalam kalender pelancongan negeri, namun ia perlu disokong oleh produk pelancongan yang lainnya. Berucap pada penutupan Pesta Benak di Sri Aman, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu antara yang boleh dibangunkan termasuklah makanan, budaya dan sejarah tempatan. Bandar Simanggang sendiri mempunyai sejarah menarik seperti Perjanjian Keamanan 1973 atau Sri Aman Peace Declaration. Rumah Sri Aman yang menjadi tempat perjanjian di Meterai kini sedang dinaik taraf sebagai Muzium Sri Aman dan dijangka siap tahun depan. Mengenai Pesta Benak, beliau yakin banyak industri yang mendapat manfaat terutamanya penginapan dan perhotelan serta industri makanan. Ia secara tidak langsung membuka lebih peluang kepada komuniti perniagaan untuk melabur di Sri Aman. Jawatankuasa Induk Penganjuran Pesta Benak pula menganggarkan kehadiran pengunjung kali ini lebih 50,000 orang. Rata-rata pengunjung yang ditemui meluahkan rasa seronok dan menyifatkan pesta kali ini sangat meriah dengan tarikan utama Regatta Batalupar dan fenomena benak. Memang meriah. Meriah benar-benar. Setakat tu lah kami nangga. Kami suka dengan barang-barang yang dijual, dengan keadaan orang yang datang. Banyak tahun tu memang banyak, memang meriah. Sangat menarik dan ini merupakan paling wow punya lomba perahunya. Sebab sebabnya menarik perhatian. Nang minat nangga lomba perahu, ya sanggup datang kita sikas tu. Di atas tu dulu, nya belum dah kacak macam tu. Kena tu dah kacak rindu nangga. Selesa nangga macam tu dulu luas sempat nangga lomba. Hadir pada majlis penutupan yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Seawal tahun depan, penduduk di kawasan Padawan tidak lagi perlu gusar untuk membantu pada waktu malam dengan pemasangan lampu jalan bermula Disember depan. Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Willy Bongim berkata, pembinaan lampu di jajaran Puncak Borneo itu meliputi dari simpang penjara Puncak Borneo sehingga Kampung Ana Rais. Baru-baru ini juga kita telah mendapat dana tambahan daripada KPKT berjumlah 1.9 juta dan 950,000 telah diperuntukkan untuk pemasangan fasa kedua lampu jalan jajaran Puncak Borneo, Jalan Puncak Borneo. Datuk Willy yang juga ahli Parlimen Puncak Borneo memberitahu pemasangan lampu sejauh lebih 20 km itu akan menelan kos RM950,000 bagi fasa kedua. Ia merupakan tambahan daripada fasa pertama yang berjumlah RM200,000. Jelasnya lagi, penantian lebih 20 tahun itu bagi memastikan pengguna jalan selamat memandu terutamanya pada waktu malam. Datuk Willy ditemui media selepas program Merdeka 8 Parlimen peringkat Parlimen Puncak Borneo di Kampung Teng Bukep, Padawan. Pada program itu, beliau mengetuai lebih 40 penunggang motosikal berkuasa tinggi berkonvoi mengelilingi kawasan Padawan bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau percaya dengan adanya program sedemikian mampu untuk membangkitkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Majlis memperingati pembebasan kem tawanan Perang Batu Lintang telah diadakan di Dataran Peringatan Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang hari ini bagi memperingati jasa dan pengorbanan wira-wira yang telah berjuang dalam menentang musuh ketika zaman penjejahan Jepun di Sarawak. Majlis tersebut, Anjuran Persatuan Veteran Malaya Kebangsaan dan Borneo NMBVAA Cawangan Australia Selatan dan Wilayah Utara yang diketuai oleh Presidennya, Major Paul A. Rosenwick. Menurut Meja Paul A. Rosenwick, Majlis Peringatan Anjuran Bersama Jawatankuasa Pembangunan Warisan Persekutuan Pelancongan Sarawak itu adalah bagi memperingati perjuangan pejuang terdahulu dalam memastikan kemerdekaan Sarawak. Ia juga bagi memperingati peristiwa penting pembebasan kem tawanan Perang Batu Lintang oleh pasukan tentera yang diketuai oleh Komander Division 9 Tentera Australia, Brigadier Tom Istik pada tahun 1949.
Jelasnya kunjungan delegasi beliau ke Sarawak ini juga penting bagi membuat persiapan bagi majlis memperingati ulang tahun ke-63 berakhirnya darurat Tanah Melayu pada tahun 1960 dan konfrontasi Malaysia-Indonesia pada tahun 1966 yang akan diadakan di Kuching tahun depan. Dalam pada itu, Konsulat Australia di Kuching, Datuk Dr. Philip Ting memberitahu kunjungan delegasi itu perlu dicontohi khususnya generasi baharu agar sejarah perjuangan negeri tidak lenyap di telan zaman. Turut hadir pada majlis timbalan Presiden NMBVAA Don Cameron yang pernah berjuang di Sarawak pada tahun 1965, veteran-veteran daripada Persatuan Veteran Tentera Malaysia Negeri Sarawak, Kolonel Fabian Wong Bun Sun dan Kolonel K.S. Ratnam serta Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Cabaran memancing laut mukah atau lebih dikenali bah kad lalai memberi peluang kepada kaki pancing serta orang ramai untuk datang ke mukah. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine, penganjuran program seperti ini dilihat dapat menarik pengunjung serta pelancong untuk datang ke mukah yang kaya dengan hasil laut sekaligus memberi manfaat kepada pemancing. Merancakkan lagi ekonomi di kawasan terutamanya sebab saya punya sasaran bagi menghidupkan sosioekonomi kawasan ini, kita menggalakkan orang luar untuk datang sama ada untuk menjadi sebagai peserta untuk sesuatu acara atau terutamanya acara seperti inilah yang dapat menarik ramai orang ataupun sebagai pelancong yang untuk melihat keadaan ataupun apa yang ada di mukah inilah. Beliau berharap program seperti ini dapat diadakan pada skala yang lebih besar dengan penyertaan daripada pemancing yang bukan sahaja di Sarawak, malah penyertaan dari luar negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan acara melepaskan para pemancing di jeti komersial tebingan Mukah. Manakala bagi pengerusi Persatuan Komuniti Memancing Sarawak, Adin Cikifli, program ini telah disambut baik. Jadi sokongan daripada mereka ini sangat-sangat diharapkan, terutama di Mukah ni lah. Apabila kita ini kali pertama kita menganjurkan pertandingan seperti ini yang mendapat sokongan 100% daripada pentadbiran tempatan. Syukur alhamdulillah. Sebanyak 18 perahu melibatkan seramai 97 orang peserta menyahut cabaran memancing pada kali ini. Kombinasi antara agensi kerajaan dan syarikat swasta dalam menganjurkan sesuatu program atau aktiviti kemasyarakatan dilihat sesuatu pendekatan yang positif. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Datuk Mohamed Yaakob Kari berkata, ia perlu dijadikan budaya di Bintulu khususnya. Datuk Mohamed Yaakob menyatakan demikian terhadap jalinan kerjasama Pejabat Kesihatan Bahagian PKB Bintulu dan Farley Minimarket Bintulu yang mengadakan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia dan Bulan Pemakanan tahun 2022 di premis tersebut. Satu combination majlis yang begitu baik yang saya ingin kalau dapat nampak di Bintulu ini budaya mengadakan satu majlis seumpama ini, gabungan daripada kerajaan dan private sector dijadikan satu budaya. Ujarnya pihak BDA juga akan terus membantu dan menyokong penuh usaha kerjasama penganjuran aktiviti dan program seumpama itu yang membuktikan kebersamaan dalam menjayakan sesuatu program. Sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia dan Bulan Pemakanan yang julung kali dijalankan di Bintulu itu bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai serta pengusaha premis makanan mengenai keselamatan makanan dan amalan pemakanan yang sihat. Dalam teks ucapan Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing yang dibacakan oleh Datuk Mohamed Yaakob menyatakan makanan yang kurang berkhasiat boleh menyebabkan keracunan makanan. Justru sebelum menjamah sesuatu makanan, diingatkan untuk mengamalkan teknik lihat, hidu dan rasa. Sementara itu, amalan pemakanan yang tidak sihat atau seimbang boleh mengakibatkan penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, jantung dan kanser. Kesihatan individu yang terjejas sekaligus akan memberi kesan kepada sebuah keluarga dan membebankan sistem kesihatan negara. Saya percaya
Kementerian Kesihatan Malaysia sangat komited dalam memudahkan pengguna mendapat makanan yang terbaik. Pelbagai persijilan dan syarat ketat seperti sijil BESS, MESTI dan sebagainya dikeluarkan bagi memastikan rakyat memilih makanan selamat daripada pengeluar dan pengendali makanan yang terpercaya. Sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia dan Bulan Pemakanan tahun 2022, peringkat bahagian Bintulu itu bertemakan makanan sihat, kesihatan terjaga, perangi COVID-19 dan NCD dengan makanan secara sihat. Baik saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma.